Okey, alloy. Apakah alloy? Alloy ialah campuran yang mempunyai sekurang-kurangnya dua jenis unsur logam. Okey, teacher highlight kat situ. Sekurang-kurangnya dua jenis. So minimumnya maksudnya dua lah. Atau sekurang-kurangnya satu jenis unsur logam dan satu jenis unsur bukan logam. Makna kalau bukan minimum dua logam, dalam tu ada at least satu logam, satu bukan logam. Okey. Contoh alloy yang dibagi kat sini ada keluli nirkarat. Atau bahasa Inggeris dia stainless steel. Biasa dengar? Stainless steel. Biasa dengar tak? Tak, teacher. Tak pernah dengar stainless steel. Stainless steel tu macam macam periuk. Contoh periuk kat dapur tu, stainless steel. Atau bahasa Melayu ni itulah keluli nirkarat. Tengok yang mana biasa dengar. So keluli nirkarat tu adalah alloy yang terdiri daripada campuran besi, kromium dan nikel. Okey. Teacher nak remind bab alloy ni dia banyak fakta. So dia tak perlu nak macam nak kena terangkan sangat dari segi apa? Ira nak bagi faham tu tak adalah. So dia memang fakta. Okey. So alloy ni dikata si keluli nirkarat ni campuran besi, kromium dan nikel. Dia bukan besi biasa. Kalau besi tu besi semata-mata besi. Tapi kalau stainless steel dia ada campuran. Okey, satu lagi yang biasa, alloy yang biasa adalah keluli atau steel. Contoh yang macam buat jambatan kan, tu kalau pakai keluli. Keluli adalah sejenis alloy yang terdiri daripada campuran besi dan karbon. Okey. So sebenarnya campuran-campuran ni dia ada beberapa peratus tau. Tapi peratus tu jarang ditanya. Cuma yang penting kena tahu dalam alloy tu ada logam apa. Okey. Okey, seterusnya. Ciri-ciri asal sesuatu logam tulen akan berubah apabila logam lain atau bahan bukan logam dicampurkan ke dalamnya melalui proses pengaloyan. Okey, pengaloyan ni proses nak hasilkan alloy lah. Okey, kat bawah ni dia nak tunjuk perbezaan susunan zarah dalam logam tulen dan alloy bagi menerangkan ciri kemuluran logam tulen. Okey, so kat bawah ni teacher nak tunjukkan logam tulen dengan alloy. Untuk yang baru masuk atau yang masih blur-blur, sekarang ni nak tengok perbezaan logam tulen dan alloy. Logam tulen tu dia tak ada campuran. Logam tu je. Contoh kuprum. Tu logam tulen. Aluminium. Itu logam tulen. Apa lagi logam yang korang tahu? Selain kuprum dan aluminium. Si. Besi, betul. Lagi logam apa? Banyaklah. Banyak lagi contoh lain. Form 4 dah belajar dalam jadual berkala. Saya rasa dalam sains pun ada jadual berkala. Apa Yusri? Gangsa. Tak boleh. Gangsa tu alloy. Oh, salah. Salah. Logam tulen ada dalam jadual berkala unsur. Saya rasa dalam sains pun ada. Kimia jangan cakap lah. Memang kena hafal 20 unsur pertama tu. Dalam 20 unsur pertama tu ada logam tulen. Okay. Sebab tu kena tahu dulu logam tulen tu apa, baru boleh jawab alloy. Sebab alloy ni adalah campuran logam. Okay. Okay, mari kita tengok apa perbezaan dia. Okay. Pertama daripada segi susunan zarah. Okay, zarah tu maksudnya apa? Zarah akan biasa jumpa perkataan zarah tu dalam sains, dalam kimia. So zarah tu bila kita lukis, yang bulat-bulat tu zarah. Okay, zarah pepejal, cecair, gas. Dulu masa belajar form 2 ada lukis zarah ni. Bukan makwo siapa-siapa nama zarah Zarah Zia ke bukan. Okay, itu susunan zarah logam tulen dekat gambar belah kiri. Belah kanan pula adalah susunan zarah alloy. Di mana dalam susunan dia tu dah ada logam lain. Dia bukan satu jenis je, dah ada logam lain. Okay. So kalau nak suruh bezakan struktur, gitulah gambarnya.
Seterusnya perbezaan apa lagi? Okey. Logam tulen adalah lembut dan mulur kerana lapisan atom dalam logam tulen mudah menggelongsor apabila daya dikenakan. Kenapa dia kata mudah menggelongsor? Sebab susunan dia tu teratur. Susunan teratur ni dia mudah menggelongsor berbanding dengan alloy. Alloy dia kata lebih keras. Okay, jangan salah faham, ingat lembut tu macam lembut tu kertas ke kain ke tak lah. Kalau berbanding kalau kita bandingkan kekerasan, alloy dia lebih keras. Logam tulen keras. Macam tu. Okey. Dia tidak mulur kerana atom asing dalam alloy akan mencegah atom-atom tulen daripada menggelongsor apabila daya dikenakan. Okey. Dia punya keyword ni perkataan menggelongsor itu pentingnya atom asing. Yang ni ni kita panggil atom asing. Bila ada atom asing tu dia akan cegah atom-atom tulen daripada menggelongsor. So itu yang menjadikan alloy ni dia lebih keras tau. Okey, tu tengok rajah tu. Bila daya dikenakan ke atas logam tulen, so dia mudah menggelongsor. Berbanding dengan apabila daya dikenakan pada alloy. Atom asing tu yang mengelakkan logam tulen tu daripada menggelongsor. Okey? Okey, itu daripada segi susunan Zara. Okey. Itu adalah contoh-contoh alloy dengan komposisi unsur dalam alloy tu. Okey. Okey, yang pertama keluli. Dalam keluli tu ada besi dan karbon. So 99% besi, 1% karbon. Keluli nirkarat ada komposisi dalam dia ada besi, kromium dan nikel. Okey. Okey, untuk budak kimia patut tahu untuk logam tulen ni kena tahu simbol sekali. Saya tak pasti dalam sains kena tahu simbol ke tak. Apa simbol besi? Siapa budak kimia nak jawab? Simbol untuk besi, simbol unsur besi. Budak kimia, jangan buat malu teacher. Simbol untuk besi. Simbol FE unsur. Ya? Apa Iman? FE. FE. Dah hujung tahun dah ni. Menggagau nanti tengok simbol unsur. Belum tanya lagi kromium, nikel, simbol dia apa? Okay, dalam gangsa, gangsa tu sejenis alloy. Okay, ada kuprum dengan timah. Okay. Timah ni kalau dalam kimia dia punya simbol dia, itu SN, sorry, timah. Loyang dalam dia ada kuprum dengan zinc. Duralumin, banyak komposisi dia. Ada aluminium, kuprum, magnesium dan mangan. Mangan ni sejenis logam tulen. Ni semua logam tulen ni. Semua komposisi unsur ni semua logam tulen. Mangan ni bukan makan dalam Jawa. Nanti kata, mangan, mangan. Okay, magnesium. Macam nama aiskrim, magnolia. Ni dalam kimia tak pernah jumpa pula ni. Magnesium, komposisi unsur dia ada aluminium dengan magnesium. Okay. Pewter, nak dengar pewter tak? Pewter pun biasa dengar ni. Pernah tak dengar pewter? Pernah ke tak pernah? Pernah. Pernah. Kat mana dengar? Ke tak pernah tu? Pewter ni buat macam barang-barang perhiasan. Jadi nak cakap ke? Daniel. Ya. Nak cakap ke? Tak. Tak ada. Okay, pewter terdiri daripada unsur timah, kuprum dan antimoni. Okay. Dan yang terakhir pateri. Pateri tipulah, tak nak dengar.
Pernah dengar tak Patri? Afi? Afi kalau dengan suara Afi je. Kalau dengan teacher bisu. Ha. Pernah dengar tak Patri? Bateri. Ha. Tak. Tak pernah. Dalam KH ada. KH pula. Apa tu? RBT. RBT. Ha. Bateri yang kalau kita nak pasang komponen elektrik kan? Ha. Kita wire-wire tu kita bateri. Tak pernah ke? Bukan Afi je, orang lain pun lah. Semua belajar RBT kan masa long form dulu. Tak ada ke? Dalam bateri ada komposisi unsur dia timah dengan plumber. Okay. So jadual 9.1 adalah contoh alloy dan komposisi. Nanti teacher tanya balik. Kan. Okay, yang bawah ni. Dia bagi tahu secara umumnya alloy mempunyai ciri-ciri yang berikut. Faris. Faris ada slow pula. Faris Jamalulail. Ya, teacher. Tolong baca ciri-ciri alloy tu. Okey, teacher. Ciri-ciri alloy. Permukaan yang lebih licin, tahan kakisan, berkilat, lebih keras dan lebih cantik. Macam pembaca berita pula Faris. Okay, ciri-ciri alloy tu basically macam ciri logam juga. Kalau perasan berkilat, keras kan. Dia ada perkataan lebih. Kalau perasan. Lebih keras berbanding logam tulis. Lebih cantik, berkilat, tahan kakisan dan permukaannya lebih licin. Okay, itu secara general, secara umum itu adalah ciri-ciri alloy. Terusnya. Okay. Membandingkan ciri alloy dengan logam tulen. Atom asing yang berlainan saiz digabungkan bersama atom logam tulen. Okay, cuba tengok ayat tu. Dia kata atom asing yang berlainan saiz digabungkan bersama atom logam tulen. Ingat balik gambar ke atas tadi yang ada gambar lukisan zarah tu, ada zarah yang besar. Okay. Untuk mengganggu susunan asal logam tulen yang teratur dan sekata. Hal ini dapat mengelakkan atom daripada menggelongsor. See? Dia bagi lagi key point ni. Mengelakkan atom daripada menggelongsor dengan mudah. Okay, apa tujuan orang buat alloy? Kenapa tak pakai je logam tulen yang biasa? Syarul Azwan. Syarul Azwan. Mana ni? Syami? Ya. Tolong baca tujuan pengaloyan. Yang dalam kotak ni. Dalam kotak tu. Tujuan pengaloyan. Menambah kekerasan logam, mencegah kakisan atau pengaratan, memperbaiki rupa bentuk logam. Okay, sebab tadi ada satu ciri logam kata tadi ada salah satu ciri logam lebih keras berbanding logam tulen. So dia kata tujuannya untuk menambah kekerasan. Okay, mencegah kakisan atau pengaratan. Okay, pengaratan ni dalam bab ni ada, tapi sebab form 4 kimia tak belajar lagi. Form 4 kimia tu dalam syllabus form 5. Yang tu kita skip je lah. Okay, tapi untuk bahagian pengaratan ni secara asasnya ada 2 syarat untuk berlaku pengaratan. Ingat tak Yusri? Syarat berlaku pengaratan. Syarat. Syarat sah pengaratan. Syarat sah. Apa dia? Ada dua. Oksigen. Dengan?
Satu lagi? Air. Pandai. Tepuk tangan. Tepuk untuk diri sendiri. 2 markah. Okey. Tapi soalan pengaratan sains kimia dia lebih mencabar daripada itu. Tapi maksudnya yang asas itu kena tahu 2 faktor tu. Okey, yang ketiga memperbaiki rupa bentuk logam. Kalau perasan tadi salah satu ciri alloy adalah alloy tu adalah lebih cantik. So tujuan alloy memang nak jadikan rupa dia lebih cantik, permukaan lebih licin. Okey? Okey, ada satu eksperimen dalam sains ada, dalam kimia pun ada untuk membandingkan ciri kekerasan dan ketahanan bagi alloy dan logam tulennya. Okey. So tujuan eksperimen ni adalah untuk membandingkan ciri kekerasan alloy dengan logam tulen. Penyataan masalah, adakah alloy lebih keras daripada logam tulennya? Nurin. Oh, Nurin. Nurin relax. Afiq Aiman. Ya, Cuba jawab pernyataan masalah tu. Dia kata dia tanya, adakah alloy lebih keras daripada logam tulennya? Cuba jawab. Ya atau tidak? ya, Ya. Afiq, setuju ke Afiq cakap tu? setuju. Setuju. Sebab kita tahu ciri alloy kan lebih keras. So, bila pernyataan masalah ni, sebenarnya kita kena tahulah jawapan. Janganlah macam keras ke tak tak pastilah tak. Pernyataan masalah ni untuk apa macam nak jawab hipotesis lah. Tujuan untuk kita buat eksperimen ni. Okay, so kita tahu alloy ni masih lebih keras. Kita tengok apa sambungan cerita tu. Sambungan eksperimen ni. Okay, seterusnya adalah hipotesis. Hipotesis ni ramalan. Sebelum kita buat eksperimen tu, kita dah ramalkan. Dia tulis kat sini, hipotesis gangsa lebih keras daripada kuprum. Gangsa lebih keras daripada kuprum, dia kata. Hipotesisnya atau ramalannya. Aina Nabila. Oh, Aina. Ya, teacher. Antara gangsa dengan kuprum, yang mana alloy? Ya, teacher. Yang mana alloy, gangsa ke kuprum? Yang mana alloy, gangsa ke kuprum? Kuprum. Kuprum. Setuju tak Iman? Setuju. Setuju. Iman setuju kuprum tu alloy? Iman? Tak. Tak. Tadi sebut tak ke setuju? Okey, untuk makluman semua, gangsa ni alloy. Okey, kuprum ni adalah logam tulen. Lepas tu dari awal tadi dah diceritakan kan, logam tulen, logam yang nama logam tulen tu patut dah tahu dah sebelum ni. Dah kena dalam kepala otak ni logam, jenis-jenis logam apa. So nota hari ni, apa yang Mas baru belajar hari ni tu adalah nama-nama alloy. Tu belum dalam komposisi dia ada apa lagi. Okey, ada 3 jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey. Yang dimanipulasikan dalam eksperimen ni, kita ada 2 jenis bongkah yang berbeza. Bongkah kuprum dan bongkah gangsa. Okey, bergerak balas, makna apa yang kita nak tengok dalam eksperimen ni? Kita nak tengok diameter lekuk. Okey, diameter tu apa? Betul dah tahu kan dalam matematik, diameter jejari dia kacang je lah. Okey, dimalarkan pemboleh ubah yang pemboleh ubah dimalarkan adalah pemboleh ubah yang tetap. Tetap bermakna
kalau kita ada 2 eksperimen, eksperimen kita guna bongkah kuprum ke, eksperimen kita guna bongkah gangsa ke, kita akan gunakan diameter bola keluli yang sama. Maksudnya sama saiz lah ketinggian pemberat dan jisim pemberat yang sama. Tak dapatlah dia punya, tak dapat bayangkan lah Raja dia macam mana. Mari kita tengok scroll bawah sikit. Tada! Macam ni lah rajah dia. So, kita akan guna bongkah yang berbeza bongkah ni adalah dimanipulasi. Kita buat eksperimen dengan bongkah kuprum, lepas tu kita ulang dengan bongkah gangsa. Tu maksud dia. Okey. Bergerak balas, tadi kita nak tengok diameter keluli. Diameter lekuk, diameter lekuk. Maknanya bila pemberat ni dah dijatuhkan ke atas bola keluli, akan ada lekuk dekat bongkah kuprum ni. Lekuk. Buruknya. Ada lekuk nanti kat sini. Lekuk tu yang kita nak ukur nanti. Okey, yang dimalarkan tadi ada 3. Diameter bola keluli, bermakna bola keluli kita guna sama saiz. Ketinggian bermakna pemberat ni dijatuhkan pada ketinggian yang sama. Okey. Dan yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Jisim pemberat. Maknanya pemberat tu tetap berjisim 1 kilogram. Okey. Agak-agak kan bila kita dah jatuhkan pemberat atas bongkah kuprum dengan bongkah gangsa, yang mana lekuk lagi besar? Teacher ulang soalan. Kalau dah buat eksperimen ni,